Kita mulakan majlis kita pagi dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita syukur, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Taala dapat jumpa lagi pagi ni untuk membincangkan topik seterusnya. Yang hari ini kita akan bincang tentang sakit sendi, kalau ikut istilah umumnya arthritis, ataupun kalau ikut khususnya banyak kita guna istilah osteoarthritis. Osteo ni dia tulang lah, arthritis sakit, sakit dekat sendi macam tu. Tulang ni osteo. Kadang-kadang kita panggil arthritis je. Jadi kalau ikut definition ni, kalau osteo tu dia melibatkan tulang lah. Arthritis ni melibatkan macam-macam juga, bukan setakat tulang, tapi juga sendi tu sendirilah, insyaAllah. Yang tu ada perempuan, ini tajuk yang penting sebenarnya. Kalau ikutkan yang kita bincang dulu, saya pernah bagi pengisian tentang tajuk sakit, pain. Dalam tajuk tu kita membincangkan tentang bagaimana antara komplain ataupun keluhan utama pesakit yang datang ke klinik, sama ada klinik kerajaan, klinik swasta sebagainya, adalah sakit itu sendiri. Dan kalau tengok sakit tu yang paling banyak sakit musculoskeletal dia panggil, berkaitan dengan otot-otot dan juga sendi lah. Jadi itu antara komplain yang paling biasa. Dan sakit ini sangat memberi kesan lah, sebab dia mengganggu ibadah, mengganggu pergerakan, mengganggu aktiviti kita sehari-hari, dan itu sangat-sangat menyusahkan lah, especially dalam ibadah. Jadi kalau ikut yang datang klinik ruqyah, yang penyakit yang datang tu antara masalah utama dia susah nak semayang, susah nak solat. Antara keluhan utama dia kata, doktor saya ni dah 3 tahun tak solat, tak sujud, tak solat dan kadang bersujud pada Allah sebab tak boleh nak ke bawah, dia akan duduk atas kursi. Itu komplain utama. Yang lain tu, itu biasalah untuk kategori umur 50-60 tahun ke atas tu, dan mula dah pencen tu mula rasa. Jadi kalau kita tak pencen lagi tu mungkin tak rasa lagi. Tapi bila dah pencen tu kita mula rasa sakit-sakit tu datang. Dan bila kita tak kita fokus ke benda lain, jadi kita hilang sakit tu. Kalau kita fokus, kita bekerja, kita sibuk dengan kesibukan kita, dengan kerja hari, kita tak rasa sakit tu sebab dia tak, walaupun sakit tapi kita boleh abaikan. Itu saya bincangkan konsep pain dalam ceramah dulu. Beberapa bulan lepas, beberapa ceramah sebelum ni. Antara sebabnya bila kita fokus ke tempat lain, reseptor sakit tu dia hantar juga impuls ke otak sakit, tapi dia boleh abaikan. Tahap macam tu dah. Jadi itu yang kita kena nanti kita bincang juga kaedah untuk mengurangkan sakit lah. Dan antaranya saya nampak ruqyah ni sangat membantu lah, masya-Allah tuan-tuan. Nanti saya akan cerita beberapa kes sebagai contoh. Tapi ni sakit-sakit yang rasanya banyak dibantu sebab ruqyah tu sendiri akan menghilangkan sakit. Dan hilang sakit ni dia bukan hilang sakit tunggu setengah jam ke 2 jam lepas ruqyah, tak. Alhamdulillah setengah tu hilang sakit immediate lepas ruqyah. Itu benda-benda yang agak menyebabkan saya sangat istiqamah untuk melakukan ruqyah ni, sebab dia bagi kesembuhan sakit tu, daripada sakit tu, pain tu almost immediate. Dan dia patient akan berubah terus lepas bangun daripada rawatan tu, dia akan berubah segala-galanya, emosi berubah sebab dia hilang sakit. Itu benda-benda yang kita tanggung bertahun-tahun kadang-kadang tu berpuluh tahun. Kalau sakit lutut ni, siapa yang kena awal oleh sebab kadang-kadang kerana aksiden ke, jatuh ke, patah ke, maka arthritis ni, osteoarthritis ni lagi cepat jadi. Maksudnya kalau kita tak ada apa-apa, kita sihat semua, tak ada aksiden, tak ada patah, tak ada jatuh-jatuh macam tu, mungkin dia akan lambat bermula arthritis ni. Dan biasanya kalau doktor akan anggap arthritis ni proses yang akan berlakulah semua orang. Cuma cepat tak cepat, teruk tak teruk tu bergantung kepada apa yang kita persiapkan hari ini. Macam tu juga contoh, kalau kita apa yang kita hadapi di akhirat itu kita siapkan kat dunia, macam tu lah. Jadi kalau bolehnya insya-Allah arthritis ni kalau jadi tu jadilah, itu Allah bagi kita sakit sendi ni. Tapi kalau ikutkan bagi yang belum ada sakit sendi tu, berhati-hati, jaga, banyak benda kena jaga. Jaga, nanti kita akan bincang, jaga berat badan, jaga pemakanan, jaga aktiviti harian, kena exercise. Itu benda-benda yang akan bantu melambatkan proses tu. Ini benda-benda yang tak boleh elak.
Tapi yang saya jadi agak khawatir atau bimbang tu sebab dia jadi cepat sebab gangguan. Gangguan tadi sihir contohnya, kalau kena sihir. Majoriti pasien datang kena sihir ni, kalau kita tengok dia akan ada simptom sakit-sakit sendi. Itu biasa. Sakit-sakit sendi. Nanti saya tengok akan bincang juga satu kes yang mana bila kena sihir bertahun-tahun tu, maka dia akan makan sendi. Dia akan sakit tu mencucuk-cucuk dekat sendi. Malah tuan dan puan, ada kes yang kalau kita tengok dari segi medical ni pernah berlaku di Indonesia. Ini laporan ni daripada medical report ni, maksudnya ada pasien ni dia kena sihir sampai kan ada paku dalam kaki dia, dekat lutut dia, dekat kaki dia, betis sebagainya. Paku, betul paku. Bila buat x-ray tu nampak paku. Jadi itu sihir sebenarnya. Tapi nak kata kan, siapa yang kena sihir tu, chances ataupun kebarangkalian untuk kena sakit sendi, sakit-sakit otak tu sangat kuat. Dan malah dia akan ganggu tu. Kalau dah kena 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, imagine atau gambarkanlah macam mana kesakitan tu, macam mana kesan dari segi fizikal. Itu saya tak nafikan kalau kita kena gangguan ni, kita biasa kalau kita diuji Allah Ta'ala dengan penyakit, dengan ujian sihir sebagainya, maka kita lihat, kalau kita tengoklah dia punya kesan fizikal tu, dia masih akan beri kesan yang real lah, yang actual. Dia kan main dah. Dia jadi betul-betul masalah kesakitan sendi itu sebagainya. Jadi itu yang saya nak buka tajuk ni hari ni untuk kita bincangkan untuk kepada siapa-siapa yang buat rawatan ruqyah, anak berik saya kena faham ni arthritis ni kena sepatutnya kita kena ambil sebagai benda yang penting. Sebabnya pesakit datang kerana sebab ini je. Bukan sebab kena gangguan. Dia tak ada mimpi sikit-sikit tapi datang sebab sakit-sakit sendi. Jadi dia dah pergi jumpa doktor, dia dah jumpa macam-macam tapi masih sakit. Kan doktor dah buat macam-macam. Cuma doktor mungkin kata sekali doktor dia dah cucuk dalam sendi tu, dah masukkan ubat. Cuma doktor tak kata kat dia ni kena buang, ganti sendi baru. Kita kena buat total knee replacement. Itu berat dah. Itu dah sampai peringkat operation. Dan itu benar-benar kita akan bincang sebentar lagi insya-Allah ya. Dan tuan dan puan, siapa nak ikut nanti kalau dekat live Facebook ada. Kadang-kadang kalau pakai link Zoom ni takut pakai internet kot kuat. Wallahu alam. Ada pengalaman kata kalau pakai Zoom ni, kita pakai Zoom, kita gunakan line, dia cepat makan data kita kan. Jadi saya buat juga, saya cuba saya streamingkan ke Facebook. Tak tahu boleh tengok ke kat Facebook, tak pasti. Okay, siapa yang tak dapat tengok dekat ni boleh tengok dekat Facebook Live lah. Facebook Live saya dah bagi link tu. Jadi kalau boleh siapa yang tak nak tengok dekat Zoom, boleh tengok dekat Facebook Live. Tapi Zoom ni penting untuk kalau ada interaction, kalau ada persoalan dan sebagainya. Jadi kita bagi first slide. First slide. Jadi saya ni reminder untuk saya juga lah, untuk semua orang kalau boleh. Kita jangan rasa benda-benda ni berkaitan dengan mencari ilmu, menambahkan pengetahuan ni benda-benda yang rugi. Malah Allah bagikan darjat yang tinggi untuk orang yang sentiasa update diri dia, tambahkan ilmu. Dia tak berkira tentang ilmu apa pun kadang-kadang. Kerana kita tak mesti ilmu berkaitan, contoh kalau kita buat rawatan Islam, dia tak mesti kena tahu ilmu rawatan Islam tu saja, tapi dia kena tahu benda lain. Bukan setakat medical saja, tapi kena tahu juga ilmu dalam psikologinya, aspek-aspek penting untuk bila kita berhadapan dengan pesakit. Ilmu ni kena ada. Maksudnya kita tak boleh kata ilmu ni anak ini yang kena tahu je. Ayat-ayat je yang kena tahu atau berkaitan dengan gangguan jin je. Tapi saya duk fikir kenapa saya buat secara mingguan ni, saya nak bantu untuk tambahkan pengetahuan kita sampai saya nak revise saya punya sendiri. Sebab kadang-kadang kita dah lama ni, saya tak praktis sangat. Jadi takut kita lupa. Jadi bila ada ni, ini kan reminder untuk saya juga, untuk saya perbaiki ilmu. Kadang-kadang kita ada benda-benda baru dalam medical ni. Medical ni sangat berkembang dengan cepat. Jadi kalau kita tak ikut, kita tak follow dia punya perkembangan ilmu dia tu, maka kita akan ketinggalan. Jadi itu yang sebab kalau medical ni, doktor kebiasaan ni kita akan banyak baca. Ada jurnal, ada macam-macam. Kita kena update kita punya ilmu sebab semua benda akan benda baru, bukan berlaku sangat cepat. Dalam masa sebulan bukan bertukar lagi dia punya setengah-setengah metod atau setengah-setengah rawatan tu, konsep-konsep dan sebagainya. Jadi saya rasa walaupun kita buat ni basic je, tapi saya rasa cukup untuk paling kurang kita faham supaya kita nanti dapat boleh cerita dengan pasien dan kita boleh ataupun untuk siapa yang untuk diri sendiri, dia akan rasa dia faham apa nak buat untuk bantu diri sendiri insya-Allah ya. Jadi saya nukilkan ayat ni, saya bacakan ayat ni, auzubillahi minasyaitonir, ayat ni panjang dalam surah Al-Mujadalah ayat 11.
Saya ambil potongan ayat ni, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, masya-Allah hebatnya. Kata Allah Taala tu kita cari ilmu sebagai ni supaya Allah Taala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dan macam-macam ilmu lah dengan beberapa darjat. Jadi orang yang ada ilmu ni biasanya akan Allah tinggikan darjat dia. Jadi untuk kalau kita tak ada ilmu, kita tak situ je lah, takut tu je lah, kita akan dekat situ. Tapi kalau kita ada ilmu, begitu ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan dunia yang kita hadapi, itu benda-benda yang akan penting, akan bantu kita meningkatkan kita punya darjat kata Allah Taala dalam surah Al-Mujadalah. Ya, jadi itu yang penting sebagai peringatan juga sebagai motivasi untuk kita. Sebab saya rasa saya tak give up lah. Saya bukan tengok sangat berapa banyak orang yang datang, tak penting yang tu, tapi saya rasa yang penting untuk saya adalah untuk kita kongsi. Siapa yang nak berminat, insya-Allah boleh kongsi join dan kita akan sama-sama berkongsi mendapat manfaat insya-Allah. Okey. Jadi saya nak bagi tentang cerita kita hari ini, perbincangan kita hari ini pasal arthritis ya. Arthritis ni kalau kita sebut arthro ni, arthritis ni saya baca arthro tu joint lah, joint. Kalau kita sebut arthroskopi itu scope dekat joint macam tu. Kalau kita sebut arthritis maksudnya inflammation of the joint ataupun radang di bahagian sendi. Kalau kita ikut secara umumnya, kita dekat badan kita ada banyak tulang. Tulang kita penuh dekat satu badan 300 lebih. Jadi kita nak katakan tulang-tulang ni semua bersambung-sambung dan setiap sambungan tu kita panggil sendi. Antara tulang dengan tulang tu, antara tulang dengan tulang itu kita panggil sendi lah. Itu kita panggil. Kalau arthritis ni maksudnya radang kepada sendi ni. Jadi sendi tangan. Jadi kita ikut sendi ni merata satu badan lah. Sendi dekat pinggul, sendi dekat lutut, dekat kaki, dekat tangan, dekat leher, dekat tulang belakang, itu semua adalah sendi. Dan kalau berlaku radang, dia jadi kita panggil istilah ni sebagai arthritis lah, ya, sakit radang atau inflammation of the joint, ya, radang sendi. Jadi arthritis ni biasanya sakit, bengkak, setengah tu jadi merah, ya, kalau sakit sangat jadi merah. Jadi siapa yang ada gout, siapa yang ada pengalaman gout tu, dia boleh tahulah kalau sakit tu dengan merahnya, dengan bengkaknya kan. Kadang-kadang kalau gout ni sampai keluar dia punya macam putih macam ubat gigi tu dah teruk, itu uric acid tu dah jadi liquid, dah jadi kita boleh nampak macam ubat gigi keluar daripada bengkak tadi. Itu sangat-sangat teruk lah, sangat tinggi uric acidnya. Dia akan jadi kadang-kadang berlaku juga kekejangan sendi, rasa macam sendi tak boleh nak bengkok, tak boleh nak gerak, tak boleh nak bengkok, tak boleh nak lurus, setengah-setengah tu separuh jalan dia dah sakit. Jadi itu berlaku sebab kalau radang sendi ni, kalau kat lutut, especially untuk orang yang berumur, ya, yang berusia, dan bila nak semayang susah sebab dia tak boleh duduk bawah, dia akan semayang terkursi. Jadi ramai orang macam tu, kalau uji dengan sakit sendi ni, tu saya kata tadi, dia tak boleh nak bengkok sangat pun tak boleh, nak lurus kadang-kadang pun tak boleh, berdiri pun tak boleh sampai tahap tu, diganggu. Jadi radang sendi ni sampai tahap tu. Jadi arthritis ni boleh disebabkan oleh berbagai jenis penyakit yang gejala dia hampir sama. Itu sebab kita tengok dia punya simptom tu hampir sama. Tapi dia juga ada beberapa jenis yang kita kena tahu pula, kena beza sikit-sikit. Saya tak nak cerita detail, tapi kita panggil osteoarthritis ni biasanya dekat dengan tulang lah. Kalau ikut sendi lutut, itu biasa orang yang berusia, yang agak warga tua tu, dia sebenarnya akan ada inflammation ataupun radang tu dekat tulang-tulang besar, tulang lutut, ya, tulang pinggul, tulang belakang, tulang bahu. Itu benda-benda yang selalu akan jadi radang, jadi sakit kat situ. Satu lagi penyakit yang kita panggil rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni, penyakit ni autoimmune, ya, penyakit disebabkan oleh masalah imunologi, antibody kita ada masalah. Kita punya imunologi itulah yang kita kata antibody, sistem imunologi itu menyebabkan kita kena penyakit ni. Dia biasanya banyak dalam kalangan kaum wanita, lelaki dalam 3:1 lah. Dan dia boleh kena anytime. Dia tak sebut umur berapa. Tapi kerana usia muda dah ada, 35, 45 tu dah ada rheumatoid arthritis. Jadi ciri-ciri dia memang sama juga. Dia tengah bengkaknya, dan rheumatoid arthritis ni kadang kita tengok dia punya luaran tu sangat teruk lah. Kadang-kadang tengok jari tu kalau kena rheumatoid arthritis, jari akan jadi bengkak dekat sendi-sendi dan akan jadi bengkok dan sebagainya. Dan tak boleh nak lurus, tak boleh nak genggam. Itu kalau berlaku dekat jari, kat tangan. Kalau jari kalau kaki tu memang situ juga. Kat lutut misalnya, dia pun sakit yang sangat kuat macam juga osteoarthritis, dan dia memang kurangkan pergerakan lah. Dia nak gerak tak boleh. Sakit sangatnya. Yang ketiga, arthritis disebabkan oleh jangkitan kuman. Ini pun ada yang agak rare tapi berlaku. Kita panggil septic arthritis. Septic arthritis ni kalau ikut masa saya dekat hospital, biasa kita kalau ada kes dia tengok dalam X-ray, dia ni orang muda tapi dia bengkak kaki merah, dan kita akan suspect septic arthritis lah. Maksudnya ada jangkitan kuman dekat sendi tu tadi. Jadi bengkak dan tu ada nanah kadang-kadang. Jadi bila kita masukkan jarum sedut keluar nanah dekat sendi. Mana masuknya mungkin ikut darah atau juga mungkin ikut
bila kita jatuh, kita katakan kita main bola jatuh kat padang, itu kaki bengkak, banyak keadaan kadang masuk kuman tu masuk ikut dekat luka-luka. Kalau kita luka, dia akan masuk dekat sendi, itulah dia akan pergi dekat sendi. Kalau ada luka serius lah, lagi accident, itu biasa berlaku, dia masuk dekat sendi. Dan jangka masa lama tu kita kena bersihkan. Kalau accident, luka open wound tu, luka terbuka tu, kita kena rawat, kena apa ni, cuci dengan baik, supaya kuman tak masuk. Satu lagi penyakit sendi yang agak common, yang sangat kerap juga lah, gout. Ini Negeri Sembilan ni biasa kita ramai juga orang kena gout, sebab kita jenis suka makan benda-benda gitulah, ya. Kita suka makan geleme-geleme tu, kita suka makan urat keting, itu sedap tu kan. Kita kata kalau sedap memang sedap lah. Kalau ikut saya sendiri suka benda-benda tu, kalau kita makan kita nak macam tu kan. Jadi itu jadi penyakit uric acid kalau kita tak kontrol. Jadi makan yang berpada-pada lah, insya-Allah. Yang itu gout, ya. Okey, apa gejala dia? Apa simptom yang ada? Macam mana keadaannya kalau kita kena? Yang saya sebut tadi lah, antaranya dia akan jadi sakit kat situ. Sakit dekat sendi tu lah. Kalau kat lutut, kalau kat tangan, ya. Kalau kat siku lah. Sakit kat mana yang kita kena masalah tadi, ya. Sakit sendi. Dan kadang jadi bengkak. Dia jadi bengkak ni kadang-kadang ada nampak macam merah, ataupun kadang dia bengkak biasa, tak nampak merah sangat. Dan jadi situ pun boleh berlaku kan. Dan kita kejang sikit sendi, nak gerak susah. Jadi kalau sendi tu dah kena macam tu, dia nak lurus dan tak boleh, nak bengkok pun tak boleh. Dia jadi jam kat situ. Itu boleh berlaku je, kejang sendi tu, ya. Dan kita susah nak bergerak lah. Jadi saya pun susah hati lah, kerana tempat rawatan saya ni kat atas, dekat tingkat 1, dekat atas mezzanine. Tapi nak katakan kesian dekat pasien, tengah usahakan untuk kalau dapat kita buat kat bawah. Sebab ramai makcik-makcik ataupun sakit-sakit yang dah berumur ni naik susah. Kalau tengok dia naik tangga tu satu, masya-Allah. Saya katakan Allah uji dengan sakit, tapi nak jaga rawat. Dan mainly kebanyakannya sebab dia rasa doktor saya susah nak sembahyang, saya nak rawat ni, macam tu. Jadi kita tengok yang kadang-kadang tu rezeki lah, alhamdulillah ada setengah tu yang kalau lepas habis rawatan tu dia boleh jalan balik macam biasa. Itu syukur alhamdulillah, ada kes yang macam tu, terus alhamdulillah boleh bengkok lutut, boleh solat duduk bawah sebagainya. Itu ada yang immediate, alhamdulillah, ya. Sakit apabila bergerak, ya, susah untuk gerak, atau sakit masa nak bergerak, istilah saya ni, saya tak faham. Sakit apabila bergerak, ya. Sakit bergerak ni maksudnya kita nak gerak tu memang sakit lah. Jadi kita tengok dia ada satu lagi, bila kena chronic arthritis ni kadang dah lama sangat kena, kaki kita jadi bengkok. Kita panggil varus lah. Varus ni maksudnya di kaki tu membengkok keluar. Dia nampak macam dia kalau berjalan tu dia macam kangkang sikit, sebab masalah sendi lutut tu dah kronik, ya, dia sakit lama, jadi tak mengelak sakit. Kadang-kadang dia ubah-ubah kedudukan berjalan tu, maka dia akan menyebabkan perubahan juga kepada rupa bentuk sendi tu. Kalau kita tengok berdiri, kita nampak dah ni makcik ni biasa ada osteoarthritis, sebab dia dah sangat lama dia nampak kaki dia bengkok kat lutut dia bengkok lah, maksud bengkok keluar. Dia macam bengkok keluar, ya. Kita panggil varus, ya, kalau ke medical. Juga perubahan kepada rupa sendi ni kadang bengkak tu satu, kadang jadi jadi kalau siapa yang kurus, dia nampak dia sendi tu lain macam bengkak kat situ je, agak unik. Kita tengok ada sendi tu tak macam normal lah, ya. Kekuatan sendi pun dah tak boleh nak tampung berat badan, diri lama tak boleh, dan kena ramai yang pakai tongkat, ya. Kadang-kadang setengah tu kena pakai wheelchair dah. Itu kesan daripada arthritis tadi lah. Ini untuk biasa berlaku lah kalau macam tu. Kita akan kurang dari segi kemampuan tu nak berdiri lama tu, tak boleh lah. Tak boleh kan. Ada satu lagi yang teruk, kadang bila lutut berbunyi. Itu satu lagi simptom lah. Kadang-kadang bila tengok dah teruk sangat, kalau kita bila nak berubah kedudukan tu lah, daripada katakan daripada duduk, daripada berdiri nak duduk tu, kadang lutut berbunyi. Daripada duduk nak bangun tu, daripada atas kursi pun kita macam menyetuk bunyi. Itu maksudnya berbunyi sampai tahap tu. Itu betul-betul tak ada dah suspension antara sendi, antara tulang tu, menyebabkan dia sampai berbunyi lah, tulang-tulang tu bersentuh. Macam kita hantukkan tulang-tulang akan menyetuk gitu. Itu dah sangat serius lah. Dia akan jadi sakit sekali, macam-macam lah, sekali dengan sakit. Satu lagi masalah, gejala yang agak juga penting, kadang-kadang kita tengok bila pasien yang sakit sendi ni, contoh dekat lutut ni, otot dia akan jadi kecut. Otot mana? Otot betis kadang-kadang, atau otot peha akan jadi kecut. Sebab di sini, sebab bila kita sakit ni, pengalamannya bila sakit ni kita tak nak bergerak. Kita tak nak bergerak. Kaki yang sama kita akan cuba elak daripada berdiri. Jadi itu menyebabkan kaki sebelah lagi akan jadi besar, kaki sebelah kecil. Sebab otot kita ni kalau tak digerakkan, memang akan jadi kecut. Itu sebab pasien kalau kena stroke contohnya, kita tengok kenapa stroke tak gerak, nanti kaki dia akan jadi kecut. Otot-otot dia macam tinggal tulang je. Sebab
ototnya tak digerakkan. Itu sebab kalau kita kena stroke ni, kalau boleh selalu gerakkan otot tu, exercise, buatkan fisio. Itu benda-benda yang akan bantu supaya otot tu tak mengecut. Jadi ramai kalau kita tengok datang-datang klinik, contohlah, kalau kita perawat jumpa pasien datang, kita tengok-tengok masa periksa dekat lutut, kita tengok sebelah lutut tu besar, sebelah lutut tu kecil. Dan kita boleh ukur dengan tali tape ukur tu, tali tape mengukur, kita tengok nanti dia punya diameter, dia punya lingkungan tu pun, dia punya otot tu pun kita tengok kecil daripada yang sebelah lagi. Jadi kita tahu dah sebenarnya otot tu kecut sebab mungkin ada di antara sendi dekat situ yang sakit. Jadi pesakit ni automatik dia akan reflect, dia akan berdiri kat sebelah yang tak sakit. Jadi ramai orang situ, dia tak perasan ni, tapi dia dah terjadi terbiasa bertahun-tahun sakit lutut. Akhirnya dia guna kaki sebelah lagi. Untuk berdiri ke, kalau tengah borak dia berdiri tu, dia akan berdiri sebelah kaki tu. Jadi kaki tu akan besar lah, akan maintain. Tapi kaki yang sakit ni tak digunakan sangat, maka dia akan jadi kecut. Itu sebab kecut dekat otot-otot tu lah. Jadi kita tengok otot berarti jadi kecil. Atau kecut lah, akan jadi tak. Dia panggil atrophy dalam medical. Atrophy ni maksudnya dia kecut sendirilah. Satu lagi dia sakit sekeliling sendi tu. Kalau kita tekan sendi tu sakit lah. Sebab dia punya proses dia, kerana bila tulang tu tajam, dia akan jadi sakit. Akan jadi sakit. Kita tengok next slide. Jadi apa yang perlu kita tahu, jadi penyakit arthritis ni atau osteoarthritis, penyakit yang sendi kronik yang paling kerap berlaku lah. Jadi ini sebab kita panggil sebab mechanical problem, sebab kita akan pakai bertahun-tahun daripada kita hidup kat dunia boleh berdiri lah, sampai kita umur berapa pun kita masih pakai macam sendi dekat lutut ni. Kita tengok sebab kita ni, ini antara sendi yang paling kuat dekat badan, sendi lutut dan tuan-tuan. Ini sendi yang paling kuat dalam badan sebab dia tampung berat badan kita. Jadi seluruh badan ni akan bertumpu dekat lutut. Jadi sebab lutut ni sangat-sangat cepat haus lah, sebab sendi ni biasa ada tulang rawan. Nanti saya tunjuk tulang rawan. Saya tak masukkan dalam slide ni. Dia dekat antara sendi tu, kalau tengok macam ni gambar slide ni, dia ada di antara sendi ni dia tulang, antara tulang ni ada lapik dia sebagainya lah. Jadi lapik ni, rawan ni, kalau kita lama-lama guna dia akan jadi haus lah. Itu sebabnya kalau banyak yang suffer, yang merasa kesan daripada sakit lutut ni, untuk mereka-mereka yang selalu kalau ikut profession dia, kerja dia banyak berdiri. Siapa yang banyak berdiri tu dia akan cepat lagi lah, sebab dia berdiri kan. Kalau kerja kilang tu semua segitu ramai yang akan kena. Kalau kita tak jaga, nanti cikgu-cikgu contoh, itu banyak yang memang kerja dia berdiri. Kalau dia mengajar, dia tak boleh duduk kan, dia akan berdiri kalau sepanjang kelas tu. Jadi kalau boleh masa rehat kan duduk lah, jangan berdiri banyak sangat, lama sangat. Jadi siapa yang kerja kilang tu, kalau ada masa rehat duduk. Kalau kita kilang sendiri, pastikan pekerja juga ada tempat untuk duduk. Kalau kita boleh duduk. Kalau boleh duduk dengan kursi tinggi, sebab dia akan bantu mengurangkan erosion atau mengurangkan rosaknya rawan tadi, yang rapik dua tulang tu kan, yang bercantum tu kan. Jadi kalau selalu guna akan jadi haus lah. Apa-apa pun kita tengok brake pad kereta semua macam tu, kalau selalu guna dia akan jadi haus, kena ganti. Jadi dalam kes ni, dah lah kita ni, inilah dia satu yang kita pakai, yang lutut yang kita pakai. Jadi benda tu sangat penting untuk kita jagalah. Tapi saya cakap tadi, sebab walaupun semua sendi boleh terlibat, tapi yang paling kerap kena lutut lah. Sebab lutut ni tampung badan. Pinggang juga macam tu, tulang belakang dan tangan. Tangan ni selalu kita banyak guna untuk aktiviti, untuk kerja-kerja kita. Jadi itu memang tempat yang selalu kena, akan mudah lagi cepat kena arthritis. Jadi kalau kita ikut arthritis ni memang sebagai proses kita berumur. Kita semakin menua, kita semakin tua, kita akan proses itu berlaku. Jadi fungsi badan akan semakin kurang, dan kita juga dengan fungsi-fungsi sendi. Semua bahagian kita, anggota badan pun akan berkurang lah, termasuk sendi. Jadi lama-lama bila tulang digunakan, dia akan jadi nipis lah. Jadi akan jadi teruk. Kalau bergeser satu sama lain tu jadi teruk, jadi sakit lagi lah. Jadi satu lagi, arthritis juga boleh disebabkan oleh faktor genetik. Ada setengah-setengah tu memang keturunan. Yang tu yang kata-kata wan kau dulu memang sakit lutut juga. So kita pun jadi lutut juga lah. Macam tu. Tapi sebentar juga kan ada faktor-faktor lain. Bercampur-campur lah. Tapi genetik ni ramai yang sekali ikut pakar perubatan tu kata ada juga faktor genetik kat situ. Yang mudah kena sakit lutut. Belum cerita bab sihir lagi. Bab sihir tu kalau siapa yang sakit lutut sama je kalau kena sihir tu. Saya pernah rawat satu keluarga ni. Dia bukan genetik, tapi masalahnya kalau ikut pattern sakit lutut dia tu semua sama. Kalau arwah mak dia tu memang sakit belah kanan, dia akan anak kita tengok semua sakit lutut belah kanan. Semua sakit lutut belah kanan. Jadi macam tak logik kan, dia pattern sama. Itu kalau itu bukan sangat medical, tapi mungkin sihir. Ya. Kalau orang tu jatuh ataupun trauma, accident sebagainya, ini juga menyebabkan mudah kena arthritis.
Jadi penyakit tertentu ni macam tadi lah, rheumatoid, itu gout, itu bukan juga mudah kena arthritis. Dan banyak kalau penyakit ni jadi mudah lah, orang muda macam tadi gout banyak orang muda kena. Jadi bila tengok kalau arthritis ni tulang dah tak ada tulang, tak ada rawan antara tulang ni, dah tak ada dah. Dia punya pelapik kata ataupun dia punya cushion atau dia punya penampung berat tu, penampung tulang ni dah tak ada. Jadi dia tinggal tulang betul. Dan ni sangat sakit sebab kita punya saraf ni yang terima sakit ni, saraf ni kat ujung-ujung tulang ni. Kat ujung-ujung tulang ni ada saraf-saraf yang kita panggil reseptor sakit lah. Yang mengesan sakit tadi. Jadi kalau berlaku pergeseran memang sakit lah, sangat sakit ni. Jadi orang yang pernah rasa ni tahulah macam mana kan. Jadi kita kena hati-hati ya, insya-Allah. Jadi ada juga faktor-faktor lain menyebabkan arthritis berlaku awal. Dia banyak kajian menunjukkan orang perempuan senang kena lebih awal. Wallahualam tak pasti. Itu pun tak tahu, tak jelas mengapa, tapi ikut statistik orang perempuan lebih mudah kena dan lebih awal daripada orang lelaki. Daripada segi wanita, jenis jantina lah, lelaki wanita. Yang kedua obesity lah, ni for sure lah. Bila kita obes, kita berat badan tinggi, maka dia akan beri tekanan kepada sendi. Especially atau paling penting lutut, pinggang, tulang belakang. Sebab bila badan kita besar nak tampung tu, dan kita kena tampung dekat lutut tuan-tuan. Jadi itu yang kena usaha untuk kurangkan berat badan, kurangkan supaya kita dapat body mass index yang normal, supaya kita dapat berat badan yang sesuai dengan tinggi kita lah. Itu sangat penting. Dia cepat rosak lah bila berat sangat, dia tertampung kan. Dia paling teruk, saya ingat lutut lah. Lutut paling teruk sebab dia paling kuat untuk tampung berat badan. Jadi dia akan cepat rosak. Kecederaan sendi, ini macam apa-apa yang jadi cedera lah. Kita sport, ada sukan, selalu terjadi kecederaan sendi. Ini ACL ni anterior cruciate ligament. Jadi dekat sendi tu banyak, kalau sendi lutut ada banyak ligament, ada banyak ligament macam-macam lah, ada banyak tendon. Jadi kita tengok situ senang koyak. Untuk orang yang aktif sport senang koyak lah. Tapi akhir-akhir ni kita tengok banyak kepakaran di bidang sendi ni, orthopedic surgeon ni yang pakar di bidang sendi, dia dah boleh repair ni secara skop je, tak payah buka, tak payah operation pun, tak payah open surgery dia pakai skop je ya. Setengah pekerjaan bisa jadi setengah pekerjaan. Walaupun kata doktor bedah pun satu isu juga, sebab bila kita buat operation ni, saya ada seorang doktor bedah yang saya rawat Rukiah ni, dia sakit dekat leher, itu sakit sendi dekat leher. Sebab dia kata dia biasa operate lama, dia ni neurosurgeon, jadi bila operate lama tu dia fokus tak bergerak. Itu boleh jadi sakit dekat sendi-sendi tulang dekat leher. Jadi bila rawat tu hilang alhamdulillah, tapi nak katakan ini boleh berlaku untuk setengah-setengah pekerjaan. Kalau orang kerja kilang, saya rasa berdiri kalau ikut shift kerja 8 jam berdiri. Saya tak pastilah, tapi saya dengar cerita daripada orang kerja kilang, itu keadaan tertentu kadang-kadang akan jadi macam tu. Jadi saya minta sangat kalau boleh benda ni diperbaiki supaya kita jangan berdiri straight. Kalau kena ada masa rehat, antara tu kita boleh duduk dan kita boleh rehatkan kita punya lutut dan pinggang. Sangat penting pinggang. Itu sangat penting. Saya sebut tadi genetik. Ini pun ada juga kecenderungan untuk dapat arthritis. Kecacatan tulang. Tulang ni kecacatan masa lahir. Contoh, kita dapat skoliosis, tulang kita bengkok. Itu akan mudah lagi kita kena arthritis. Jadi benda ni semua dari segi rawatan memang medical lah. Kalau ikut macam skoliosis tu, kalau dapat repair awal. Maksud kita boleh buat pembedahan untuk luruskan balik tulang belakang. Skoliosis, tulang belakang tu bengkok. Ataupun kyphosis, tulang belakang bengkok juga ke depan. Itu benda-benda yang kita boleh perbaiki, kita boleh rawat. Dan itu beza rheumatoid dengan osteoarthritis ni. Rheumatoid arthritis beza dia sebab rheumatoid ni dia sebab autoimmune problem, penyakit autoimmune. Dan kadang-kadang dia bukan sebab sendi je, dia bukan setakat menyebabkan masalah kat sendi, tapi juga bahagian-bahagian lain lah. Kadang jadi paru, ada masalah jantung, ada masalah sakit kulit, masalah di attack buah pinggang, itu benda-benda yang berlaku dekat autoimmune disease. Jadi benda ni bukan setakat sakit sendi lah untuk rheumatoid. Jadi kalau kita tengok pasien rheumatoid, dia takkan saja sendi saja dia akan masalah. Osteoarthritis, yes, dia memang betul, dia akan buat sendi je. Dia sendi tu je yang terlibat kalau banding dengan rheumatoid arthritis lah. Jadi kalau ikut ubat untuk ubatan kalau ikut medical, kita ada ubat macam tu. Ubat basi-basi yang kita sampai sini tahu lah, kita kena sebab sapu. Kita bagi waktu sakit, macam paracetamol ni, Panadol tak cukup kuat lah. Kita akan ambil Monstan, kita ambil Voltaren kadang-kadang untuk kalau sakit Tramadol. Sebab bila sakit sangat, kita tak cukup dengan paracetamol lah. Walaupun paracetamol ni boleh kategori ubat untuk bantu kurangkan sakit. Ubat anti-inflammation, nantinya lah ibuprofen, Voltaren tu semua kategori yang ubat untuk anti radang, anti-inflammation. Kita ambil Tramadol semua tu. Ubat steroid, kadang-kadang bila teruk sangat kita akan bagi steroid juga untuk dimakan ataupun untuk cucuk untuk disuntik pada tempat yang sakit. Jadi ini
steroid ni dia temporary relief. Jadi bila kita bagi tu takut dia makan lagi sendi kita. Kita punya sendi tu mungkin lagi rosak daripada patutnya tak rosak. Tapi nak macam mana kalau sakit sangat kita terpaksa bagi ya. Satu lagi nak cepat surut, bekak dan sebagainya, kita bagi steroid. Jadi benda-benda ni banyak side effect jugalah. Itu kata kalau option ruqyah tu sangat menarik sebab kita dapat bagi, kita akan hilang insya-Allah dengan izin Allah sakit tu dengan tanpa ubat lah. Itu benda-benda yang saya rasa pengalaman saya sangat membantu pesakit. Kadang kita bagi anti rheumatic, ubat-ubat yang ubah, kita bagi disease modifying anti rheumatic drugs untuk rheumatoid arthritis. Ataupun untuk siapa yang ada gout, kita akan bagi ubat acid uric. Ini pun kena hati-hati makan allopurinol. Banyak dia dapat sindrom Stevens-Johnson syndrome, dia dapat melepuh kulit. Ini benda-benda yang kena ni doktor kena bagi. Jangan pakai ambil aja. Pastikan kita minta nasihat doktor. Jadi ubat ni pun banyak side effect jugalah. Okey, pembedahan. Ini benda-benda yang kalau dengan ubat tak kurang, maka kita akan pergi kepada pembedahan. Dah lama kronik sangat. Cuma saya nasihatkanlah, kena fikir banyak sebelum bedah. Kena dapatkan detail. Apa yang kena tanya doktor, apa yang doktor nak buat, pembedahan tu macam mana. Sebab kalau ikutkan macam pembedahan ni, dia sebenarnya nak kata apa pengalaman. Macam mana pengalaman orang yang kena bedah. Saya pernah jumpa pesakit ni, arwah dah pesakit ni. Dia ni cikgu ustaz sebenarnya. Dia buat dua-dua sekali. Bedah kiri dan kanan lutut ni. Ganti dengan besi macam ni lah. Ganti dengan kita panggil logam kompak atau besi lah. Dia ganti semua dekat sini. Dia panggil total knee replacement lah. Dia buang semua ni, dia ganti dengan besi lah. Sebab dia tak sakit lah. Dia punya bagusnya, dia tak sakit. Dia akan hilangkan sakit lepas operation. Walaupun dia ambil masa sebulan, 2 bulan untuk fisio dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang saya tengok, saya belajar daripada pengalaman dengan pesakit, dia ni tak boleh 100% bengkok tu macam biasa. Itu yang jadi agak macam, kalau saya ada diberi pilihan, saya takkan buat lah total knee ni. Sebab bila kita operate, memang sakit hilang tuan dan puan. Masalahnya dia tak boleh nak bengkok habis. Ataupun dia tak boleh lurus habis juga. Jadi dia macam, dia ada maksimum dia punya bukaan itu. Bila kita buka, luruskan kaki tu, dia ada maksimum dia boleh buka. Dan bila kita nak bengkokkan lutut tu, dia pun ada maksimum boleh bengkok. Dia tak boleh nak bengkok habis. Jadi tak menyelesaikan masalah. Sampai kan, saya ingat pasien ni pernah datang, ustaz ni, arwah ni, sampaikan anak dia bawa naik kereta, dia nak keluar kereta pun susah. Sampai saya terpaksa ruqyah dalam kereta dia. Sebab bila nak keluar, dia nak kena angkat kaki tu, nak kena bengkok dan sebagainya. Jadi dia bukan yang normal lah. Dia tak macam normal sangat kita buat total knee ni. Kita untuk nak hilang sakit tu okey. Sedangkan harga dia RM10,000 sampai dulu rasa RM20,000 lebih. Sekarang ni dah mungkin dah murah, tak pastilah. Tapi nak katakan harga sangat mahal untuk setakat hilang sakit lah. Setakat hilang sakit. Tapi dari segi fungsi, dia bolehlah kita bergerak, tapi tak sangat 100% macam biasa, tak boleh jugalah. Kalau total ni, itu benda-benda yang tak tahu, yang akhir-akhir ni tu saya tengok juga. Survey rasanya belum lagi sampai tahap macam Allah jadikan kita lutut kita tu, Masya Allah. Ya, Allah jadikan lutut kita sangat hebat. Kita kalau bengkok duduk antara dua sujud, tengok dia boleh duduk betul-betul maksimum kita, boleh peha tu boleh duduk atas betis kita sampai tahap tu, Masya Allah. Dan jadi selesanya kita dengan apa yang Allah ciptakan tu, kita sangat hebat. Jadi bila kita nak ganti dengan benda lain, kita tak sama juga. Dia tak dapat nak sampai tahap macam tu lah. Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jaga juga lutut ni, sangat-sangat penting untuk jaga. Tapi kita nak buat macam mana, kerana persekitaran kita dengan pekerjaan kita kan, itu benda-benda yang akan menyebabkan kita terpaksa juga melalui benda-benda ni, tuan-tuan ya. Jadi itu kesan, itu pembedahan lah. Jadi saya rasa ramai saya jumpa kes pembedahan ni, dia beri langkah sakit, cuma dari segi fungsi dia tak 100% lah. Temporary tu boleh. Satu lagi, jangan buat dua-dua sekali kot. Saya rasa memang sangat mencabar lah. Ada yang buat dua-dua sekali sebab sakit sangat, buat dua-dua serentak. Left right, beza tak berapa bulan. Tapi nak katakan, dia tak dapat nak adjust. Tak dapat nak adjust dia punya keadaan pergerakan sebagainya. Jadi ramai yang kata osteoartritis tak boleh sembuh. Jadi kalau ikut dari segi medical memang tak boleh sembuh lah. Sebabnya dia akan makan sendi tu. Dari segi rawannya habis, cartilage dia tu, dia punya ligament semua akan jadi rosak, maka memang dia tak boleh nak revert balik. Cuma yang saya nampak yang bolehnya, insya-Allah kita usaha dengan ruqyah tu, satu, hilangkan sakit. Kita tak payah guna cara-cara yang agak complicated atau menggunakan pembedahan yang sangat-sangat dia pembedahan tu mudah aja untuk surgeon ortopedik nak buat tu, tapi nak katakan kita yang menanggung tu, dia tak dapat sempurna sangat. Itu pada pendapat saya lah. Itu terpulang mesin, tapi rasa macam kalau kita mampu, kita berasa dapat pakar yang hebat dan boleh buat macam kita punya sendi asal tu, masya-Allah, tu baguslah ya. Jadi kita doktor akan cadangkan supaya kita akhirnya bagusnya kena
kita kena bersiap lah, atau kita buat langkah-langkah supaya proses tu tak berlaku dengan cepat. Itu saya cakap tadi, antaranya kita buat aktiviti fizikal, senaman, pastikan kita sihat. Walaupun kita rasa macam kalau dah sakit macam mana doktor nak aktiviti sihat, memang tak boleh sangat lah. Cuma saya cadangkan kalau kata kita dah ada sikit-sikit arthritis atau osteoarthritis dekat lutut dan sebagainya, susah nak berlari, susah nak pergi jogging, susah nak brisk walking dan sebagainya, saya cadangkan buat benda lain. Contoh contoh berenang kan. Kita boleh kuatkan otot kita dengan cara kita exercise baring, itu semua kita boleh buat. Sebab kita kena kuatkan otot-otot tu kat situ. Supaya bila otot ni kuat, dia akan dapat sikit-sikit sebanyak membantu untuk mengelakkan jadi bila tulang tu akan tindih satu sama lain, atau akan bukan cantum, akan tersentuh sebagainya. Bila otot ni sendiri akan cuba tarik tulang ni supaya dia stabil balik, supaya dia tak menyentuh tulang yang satu lagi tu, dia mungkin akan jadi sakit kan. Yang kedua, turunkan berat badan. Ini usaha kena buat lah. Jaga makan. Jangan ambil karbo. Mesti kurangkan karbohidrat. So, karbohidrat ni boleh jadi kencing manis, boleh jadi gula, dan juga boleh jadi lemak. Akhirnya kalau kita tak exercise, tu kurangkan karbo. Kurangkan nasi. Tapi kita, orang Melayu, orang Sembilan lagi payah. Saya susah sikit nak berhenti nasi ni. Memang susah. Kurang boleh, tapi nak berhenti payah kan. Itu sebabnya bila saya pergi overseas dulu, nasi ni cari jugalah kan. Saya pernah pergi outstation dulu ke Europe, ke Holland antaranya, Kementerian Hantar. Jadi bila duduk sana semua cold lunch dipanggil. Dia makan sandwich. Cold lunch ni makan sandwich kan. Jadi bila makan sandwich, pagi, tengah hari makan sandwich, malam makan sandwich, tak boleh tahan apa buat kan. Saya akan minta dekat orang yang bawa saya tu, dekat company yang bawa tu, saya kata boleh tak cari nasi. Tak nasi juga sebenarnya, sebab tak boleh kan. Jadi kita tak biasa, tapi kalau sebenarnya yang bagus kita keluarkan nasi. Itu sebab orang tengok orang kat sana badan sensitif semua kuah-kuah. Sebab dia makan roti sikit, sandwich tu isi dia kebanyakannya dia panggil cold lunch lah, tuna dan sebagainya. Jadi kita tengok dia makan protein banyak daripada karbo. Jadi kalau boleh kita turun berat badan, ini akan selamatkan sendi. Ini sangat penting. Ini mesej saya sangat penting sebab kita tak nak bila kalau dah sakit osteoarthritis ni atau kita sakit sendi yang teruk, maka kita tak dapat nak revert balik. Ruqyah boleh kurangkan sakit insya-Allah, tapi nak revert tu saya tak pasti, kena buat kajian lagi lah. Dan saya doa juga boleh bantu banyak orang kalau boleh yang sakit-sakit ni. Kebanyakan kalau kena sihir kita boleh revert lah, balik kepada back to normal asalnya insya-Allah akan nak tu. Tapi kalau dah lama sangat, 20 tahun kena sihir contohnya, tak boleh nak bangun, tak boleh jalan semua, maka itu akan jadi mencabar untuk nak revert. Mudah-mudahlah bila sebab benda-benda ni kadang-kadang permanent damage dia panggil, rosak yang permanent, yang tak boleh nak ubah, tak boleh nak pusing balik kepada normal lah. Jadi kita kena jaga berat badan, jaga makan sebagainya. Kita buat exercise dengan otot. Dia kita kena buat exercise. Ini kena tengok lah. Ini kena belajar dengan fisioterapis dan sebagainya, orang yang biasa exercise ni. Lepas tu jaga posture badan. Jadi saya selalu komplain tengok orang dia tak jaga posture badan ni. Dia kalau duduk tu, tuan dan puan, kena duduk dengan tegak. Tak boleh duduk bongkok macam tu kan. Jadi lama tulang belakang kita akan bongkok ikut kita punya posisi duduk. Sebab sekarang kita tengok kursi-kursi sekarang banyak dah adjust supaya dia akan buat dia punya shape tu macam kita duduk tegak. Kursi tu akan melengkok macam tu, kita akan duduk ikut shape tulang belakang kita. Jadi kalau kita duduk bongkok ke depan, maka dia akan menyebabkan kita tulang belakang pun akan bengkok lah, tak ikut asalnya. Tulang belakang kita dia ada shape dia tu. Shape dia tu dia akan bengkok macam tu, dekat pinggang dia akan bengkok balik kan. Jadi itu benda itu normal. Satu lagi, jangan pakai celam ompok benar. Kadang bila pakai celam ompok benar ni, dia jadi kita tulang belakang kita tak tahan sebab tulang belakang ni, kalau tulang tilam tu sangat empuk, dia kalau kita duduk tilam tu baring je, tulang belakang kita akan ikut straight sebab apa, dia akan tekan daripada perut tekan ke pinggang kita. Maka kita tulang tu terlalu lembut, maka dia akan jadi posisi tu tak bagus, posture tu tak bagus, akan jadi kesan kepada tulang belakang. Itu sebab orang dulu dia tidur tak payah jalan tambah-tambah pun, tidur atas tikar mengkurang je, tapi sihat kan, tulang belakang dia elok. Sebab apa, dia dengan tidur atas kayu tu dia straight, jadi tulang belakang akan ikut posture yang betul lah. Dia tak akan membengkok ke bawah, menyebabkan ke bahagian pinggang tu akan tertekan ke bawah. Itu benda penting lah, kena jaga. Jadi tilam pun nak kena make sure tilam yang sesuai, taklah lembut benar, koreh. Okey, sebenarnya better yang tempat tidur ni biar tempat yang agak landai, keras sikit daripada terlalu lembut. Nanti tulang belakang tu akan jadi masalah. Itu benda penting. Jaga posture. Duduk pun itu juga. Jangan duduk sengit je kan. Duduk sengit je. Itu kalau duduk ke depan je tu kan. Jadi nanti kita punya tulang belakang dia akan jadi kyphosis. Jadi itu benda-benda posture ni kena sejaga. Yang bagus ni askar lah. Kalau dia kawat tengok straight je kan. Itu nak maintain tu power. Itu sama orang yang macam ni bidang dia. Cuma lutut jangan mungkin tak tahan lah. Tapi nak katakan dia tu kalau exercise bagus,
Hari-hari kena berlari macam askar, macam polis tu, saya rasa macam akan maintain. Polis pun kurang, tapi askar saya tengok dia punya tu. Saya pernah bagi ceramah dekat Ilim tu. Jadi nak katakan, Bewan ni bagus lah. Dia boleh jaga tu sebab dia kena exercise. Dia nak kena maintain dia punya tulang belakang. Itu benda penting. Jadi kita kena belajar dari segi tu lah. Jaga posture badan. So dari segi tempat tidur, dari segi duduk, dari segi kita jalan tu nak kena jagalah. Supaya kita mengurangkan jadi arthritis. Guna kasut yang sesuai. Itu penting juga. Benda berjalan. Jangan guna kasut yang tak sesuai sebab nanti dia akan menekan ke kaki. Jadi benda-benda tu kita tengok kasut akhir ni macam-macam teknologi ada. Sampaikan dia boleh buat shape yang sangat selesa. Kita pakai tu kita terasa pakai sakit. Tak terasa macam kita pakai kasut sangat selesa. Jangan pakai kasut sompit ni tu kan. Jangan pakai kasut orang perempuan. Saya tahu lah dia suka pakai kasut yang tinggi tu kan. 5 inci tu semua tu dia akan menekan kepada kaki kita kat bawah. So jangan fikir pasal apa orang tengok, fikir pasal kesihatan kita insya-Allah. Jadi kasut tu tak tinggi pun tak apa. Kan yang 1 inci pun jadilah, tapi kalau kaki tu setengah orang dia akan cepat attack. Dia kan semua attack kat kaki, dia akan attack kat lutut masalahnya. Bila kita dah berumur sikit nanti kita nampak kesan. Kita akan attack dekat pinggul, dekat hip dan juga dekat lutut. Kalau kasut tak sesuai ni, pakai kasut yang selesa, sangat penting. Pakai kasut yang selesa. Biarlah kasut tu macam kasut biasa kan, murah pun tak apa tapi dia selesa ataupun dia tak menyebabkan kita akan ada masalah. Kadang-kadang kasut mahal yang tinggi-tinggi dia akan jadi penyakit masa depan. Itu kita plan lah masing-masing. Kalau kita rasa boleh ubah tu ubah. Sebenarnya tak nak lutut tu akan jadi teruk, akan jadi cepat haus okay. Ataupun pinggul itu masalah. Situ akan jadi pinggul dia masalah. Elakkan bercangkung lama dan duduk secara pasif terlalu lama. Jadi kita kena banyak pergerakan. Kita biar lama dan kadang kita duduk kan, cangkung tu dia akan jadi tekan kuat kat situ kan. Dia tak boleh lama sangatlah. Sekat biasa boleh. Itu sebab kalau patient yang dia akan jadi kesan pada lutut lah. Itu kena kita minta selalu banyak pergerakan. Dia jangan maintain satu tekunikan lama sangat, sejam macam tu tak boleh lah. Gitu, kita kalau ada sikit sakit tu guna alat pembantu lah, tongkat. Tongkat ni sebenarnya sangat sunnah tuan pakai tongkat ni. Pakai tongkat ni sunnah Nabi pakai tongkat. Jadi kalau ikut tongkat sangat bantulah kita naik tempat tinggi. Tongkat ni akan bantu stabilkan kita supaya kita togap sikit lah bila kita pakai tongkat kan. Jadi itu penting. Jadi saya dulu pernah naik naik ke Gua Hira tu. Memang kat bawah tu ada jual tongkat. Jadi sebab kita terfikir balik naik Gua Hira tangga banyak nak sampai atas tu, kita pun bolehlah juga tongkat. Tongkat tu bantu rupanya. Alhamdulillah ni kita rasa beza. Walaupun kita rasa kita muda lagi masa tu 40 pergi haji tu, tapi nak kata kan kita kena rasa perbezaan tu. Pakai tongkat ni kita rasa lagi badan kita lagi selesa, kita rasa kuat, kita lagi stabil bila naik tempat-tempat tinggi macam tu. Jadi tongkat ni boleh bantulah. Siapa yang dah ada memang kena pakai tongkat lah. Ya, kalau kata perlu bantuan, tongkat sesuai untuk guna. Untuk gout, elakkan makanan yang banyak asid urik lah. Ini kita tahu dah pun, tapi tak payah nak tahan macam mana kan. Kita tahu dah benda ni asid urik ni. Kalau banyak sangat makan daging merah ni. Dan memang selalu order pun daging masak merah. Macam mana kan, kita dah sadap makan tu yang kita makan berpada-pada insya-Allah. Supaya kita makan yang sederhana, supaya nanti kita tak kena penyakit uric acid ni, gout. Tapi saya tengok ramai juga orang yang uric acid tinggi tak kena gout, belum konon. Tapi hati-hatilah jaga makan. Kadang-kadang check tu, uric acid berapa? 400 doktor. Saya sendiri pun dekat situ lah. Jadi saya kata, sekarang Allah tak bagi lagi gout tu, tapi kita minta na'udzubillah kena jaga makan jugalah. Jangan banyak makan. So, ni 9 ni besok. Kalau kita nak balik kampung, mak kata kita nak masak gelemen. Sup tulang. Itu macam tu lah. Sup urat koting dan semua. Itu benda-benda yang kita sedap makan dekat Sembilan lah. Tapi kita tengok majoriti kalau check uric acid semua tinggi kan. 400, 500 tu. Jadi kita minta hati-hatilah jaga lah insya-Allah. Benda sedap tapi kena jangan selalu lah. Boleh nak rasa-rasa tapi bukan jadi hari-hari nak makan benda tu kan. Okey. Ruqyah macam mana? Jadi biasanya kalau kita tengok kan pesakit datang untuk ruqyah ni dia dah macam tak tahu nak buat lain lah. Ramai yang datang kat saya macam tu. Kadang-kadang datang kat saya tu dia datang bila sebab doktor saya dah pergi mata, dah pergi hospital, ubat semua dah tak boleh doktor, kaki saya sakit, lutut saya sakit, tangan saya sakit. Macam itulah. Setengah tu tangan, setengah tu bahu. Dia bahu sakit. Bahu ni sebenarnya dia nak kata tulang dengan tulang tapi banyak tendon kat situ bahu ni. Jadi dia kalau sakit tu sangat teruk lah kalau bahu ni kan. Jadi nak angkat tangan tak boleh, nak silai kain tak boleh, nak pakai baju susah. Itu benda baru dia fikir dah lepas berubat tak boleh pun datang ruqyah. Jadi kata itu benda-benda masing-masing lah. Tapi saya rasa yang kita jumpa pasien kebanyakan ni dah memang tempat lain tak jalan dah. Baru dia terfikir nak datang ruqyah. Jadi itu benda itu saya rasa satu benda-benda yang saya selalu sebut dalam ceramah kadang. Kita minta pada Allah dulu istikharah. Kalau kata kita boleh datang ruqyah awal, datang ruqyah awal. Setengah tu dah datang, nak datang ruqyah tu,
Ada yang usaha daripada awal tuan dan puan. Nanti saya tunjukkan satu kes tu, memang saya akan kita bincang satu kes tu. Dia dah berusaha lama dah. Kerana berpuluh tahun, 10 tahun usaha. Kan, tapi akhirnya dia tak dapat rawatan yang Allah takdirkan sempurna, yang sembuh, dia tak sembuh lah 10 tahun. Jadi kita tengok benda cerita pun berlaku. Jadi kita selalu minta dengan Allah supaya kita jalan kesembuhan. Sembuh ni milik Allah Ta'ala, jadi kita selalu minta macam tu. Setengah tu dah pergi medical, buat macam-macam, cucuk dalam sendi, dah setahun 2 kali cucuk dalam sendi tu, hilang sekejap, itu sakit balik. Itu juga dekat neurosurgeon yang datang jumpa saya tu, dia juga dia dah cucuk lah dekat dalam sendi tu. Dia pakai epidural, hilangkan sakit. Tapi tak hilang juga, masih ada. Jadi bercampur-campur antara gangguan ataupun medical. Macam tu lah. Ada yang pergi acupuncture dan sebagainya, pergi urut, massage macam-macam. Ada yang pergi urut biasa, physio ada urut jempol. Urut masuk jin lagi dalam badan, kita pun sakit lagi tahu. Ada setengah yang tu, dia tak perasan. Kan? Dia pergi urut, dia ingat okey, balik-balik tu lagi sakit doktor dia tu. Lagi sakit, tak boleh tidur pula 2-3 hari. Sampai macam itulah. Jadi ada urut tu kena hati tu bang. Urut massage macam tu, itu nak kena hati-hati. Ya. Jadi untuk artritis kronik atau sangat mengganggu. Jadi kalau ikut dalam kes sihir, tuan-tuan dan puan, kalau kita disihir atau kes-kes sihir yang datang, dia akan ada macam mana pun ada juga sendi-sendi sakit. Dia rasa ngilu, dia rasa mencucuk-cucuk macam cucuk jarum. Itu dalam kes sihir. Itu memang biasa berlaku. Jadi kita rasa kat sendi tu, kadang-kadang pergi check normal. Ada seorang pasien saya, dia tulang belakang, dia sakit. Dia rasa sakit sangat sampai duduk tak boleh. Ini saya tak nak cerita semua kes banyak sangat, tapi nak ikutkan saya akan bagi dua kes lah untuk sebagai perbandingan. Tapi nak katakan pasien ni sakit tulang belakang, dia sampai duduk tak boleh, bersila pun tak boleh. Dia nak bersila tu kalau pergi majlis tak boleh. Dia orang muda 30 lebih, tapi nak katakan dia itulah ciri-ciri sihir ni, benda yang tak logik. Semayang pun atas kursi dah kata. Masa tu umur dia baru 32. Tapi nak katakan sampai jahatnya sih sampai situ. Dia rasa macam dia masih sakit sendi betul. Tapi pergi X-ray, pakar kata sikit je, ada sikit masalah je sendi tu, dekat tulang belakang lambar tu L3, L4, L5 tu tak ada masalah sangat dia kata. Tapi kenapa sakit? Itu kerana dia tengok macam tu. Sampai dia nak duduk tak boleh, semayang atas kursi macam orang tua. Padahal umur 30 lebih. Itu ciri-ciri sihir. Dan ini sangat attack kat sendi ni bukan sangat biasa dalam kes sihir. Itu sebab saya tak pernah menolak kalau pasien kata, doktor boleh ke saya nak cek sebab saya sakit sendi lama ni. Saya kata cubalah, mana tahu. Wallahu a'lam. Mungkin sebab sihir. Ataupun kalau tak sebab sihir pun, sebab medikal, kalau kita rukyah, mungkin akan hilang sakit. Yang jadi teruk lagi bila kita tak boleh nak semayang macam biasa. Ramai komplain gitu. Saya tak semayang biasa tu. Dah 3 tahun saya tak sujud dah tu. Ada pasien 10 tahun. Dah tak boleh semayang bawah lah, semayang atas kursi. Jadi itu gangguan atau itu menyebabkan jadi stres. Jadi stres kehidupan kita. Kita jadi teruk. Lagi tak boleh tidur, gerak tak boleh, susah, nak pergi sana sini payah. Kan, nak pergi jalan sana sini pun payah. Jadi kita tengok itu benda sangat mengganggu kehidupan. Jadi sampai setengah tu nak semayang susah, semayang tak susah nak semayang, ambil wuduk payah, nak pergi bilik air merangkak sampai tahap tu. Jadi kita harap sangat supaya kalau ada kes macam ni, paling kurang check untuk rukyah, ya, untuk rukyah. Takut tak, kalau ada gangguan, kita buang gangguan, insya-Allah dia akan banyak membantu lah, insya-Allah. Kalau jadi sebab putus asa kadang-kadang, bila dah macam tu, saya tengok ramai orang dah buat macam-macam dah, sampai total knee replacement dah buang lutut tu, ganti lutut, robot dah kata kan. Tapi sakit tu menghilang, tapi dia masih tak sama juga. Dia masih rasa macam stres juga. Sampai akhirnya bila ada sakit-sakit lain, maka dia akan jadi hilang, harapan, semangat hilang. Dia akan jadi putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi ini semua gangguan kerana tu. Sampai kita, walaupun kita sakit medikal, tapi putus asa datang, maka dia akan jadi kufur kepada Allah Ta'ala. Itu takut tu. Kita rasa macam, kenapa lagi dia macam ni? Tak adil Allah Ta'ala. Jadi kita bimbang macam tu. Gangguan-gangguan ni. Jadi minta sangat kalau ada, kita usaha juga untuk rukyah sebab paling kurang. Rukyah ni akan bagi kita semangat, bagi kita ketenangan, bagi kita kurang sakit, boleh minta kurang sakit. Sebab ini sunnah. Ada benda-benda yang kita akan bincang nanti, insyaAllah. Ya. Jadi saya bagi kes pertama ni, kes ni dipanggil kes unik untuk saya lah. Kes ni sangat-sangat, sebab saya suka quote kes ni sebab kes ni, dan juga hampir sama banyak kes-kes lain lah. Sebutkan kes sakit lutut ni, ini sakit lutut yang sangat serius. Tapi ni kes bercampur jadi medical tapi asalnya sihir. Ya. Jadi kes ni tapi dia memang dah 10 tahun lah. Dia masa tu umur 60-an. Ya. Dia peniaga nasi lemak dekat Taiping. Dia nasi lemak ni sangat famous lah. Dia buat kat Medan Selera je kedai dia tu, tapi orang beratur. Orang beratur kan, hari-hari beratur kat situ kat kedai dia kan. Sebab nasi lemak dia tadi. Lepas tu masa jumpa saya tu, dia kata 10 tahun sebelum tu dia kata dia memang berhenti lah sebab dia tak boleh sakit lutut. Duduk lutut sakit, sedangkan dia lah yang masak dan dia juga yang jual situ dengan suami dia, dengan anak tolong. Jadi nak kata kan dia dah 10 tahun tak berniaga doktor dia. Masa jumpa saya tu lah.
Dia kata dah 10 tahun tak berniaga, yang bawa dia tu anak dia ni kerja kat overseas sebenarnya seorang ni. Dia bawa, dia kata mak dia ni 10 tahun dah tak berniaga, dah kita puas berubat, dia kata. Sebenarnya dah berubat lama, dah 10 tahun. Lepas tu dia kata dah jumpa 120 perawat lebih dah, sampai dia kata saya doktor ni yang ke 121, dia cakap macam tu. Dia kata doktor ni perawat yang ke 121 saya jumpa. Dia ada senarai nama, dia kata kan, sebab suami dia catat, arwah suami dia catat. Suami dah meninggal pun. Jadi dia kata arwah suami dia catat semua, siapa yang pergi tu dia bercatat. Dan doktor ni yang ke 121, fikir punya banyak ni perawat ni dah pergi. InsyaAllah sampai macam tu ya. Dan masa datang tu dia booking 5 hari lah, dia booking homestay dekat sini, dekat Seremban juga. Dia booking sebab senang anak dia nak bawa untuk rawatan. Jadi masa tengok tu memang dia susah naik tangga lah, naik tangga susah, berjalan pun susah, lutut dia bengkak sikit. Lepas tu lutut dia tu dah macam berubah dia punya rupa tu, jadi varus. Varus ni maksudnya dia terbuka lah, urus dia kalau ikut dia bengkok kaki keluar lutut dia tu kan, jadi susah jalan lah. Jadi kalau masa rukiah tu, masa scanning memang dia sakit lah semua point ni, memang sakit. Tempat-tempat yang kita biasa point, biasa check tu memang sakit. Paling teruk kat lutut lah. Masa tu saya rawat dia duduk atas kursi, sebab dia tak boleh duduk bawah, tak boleh nak baring, tak boleh sangat, dia duduk atas kursi lah, saya rawat masa tu kan. Dan Alhamdulillah, lepas rukiah tu, sakit-sakit tu hilang. Untuk sesi pertama tu, dia 5 hari, dia datang 5 hari sebenarnya. Tapi lepas rukiah sesi pertama, hari pertama tu, dia balik ke homestay. Besoknya tu pagi-pagi, dia ada appointment, saya bagi dia appointment, saya petang ke pagi. Saya tengok. Saya petang. Lepas tu dia buat petang, aku sedih datang daripada Taiping tu. Saya buat terus. Lepas tu dia balik tu pergi homestay balik. Besok tu anak masih pagi-pagi dah mesej. Dia kata doktor, mak saya ni tak larat nak bawa ni, kata dia tak boleh bangun sebab dia dengan muntahnya, dia kata dengan kencing, berak apa semua, dia kata dia tersadar ni. Saya kata tak apa tak datang, saya kata tapi pastikan mak tu tak dehydrated lah. Tak nanti kena kurang air, takut bahaya kena ni kan. Saya kata kan, usia macam tu. So Alhamdulillah dia tak datang lah. Dia tak datang tak apa. Saya kata datang hari berikutnya. Dia pun hebat dia datang. Saya rawat lagi 3 hari. Dari hari ketiga ke 5 saya rawat dia sampai sakit dia hilang. Alhamdulillah. Lepas sakit hilang saya kata boleh balik lah. Cik kata tak ada masalah. Yang walaupun dia masa tu sakit tu dah kurang dan dia boleh bengkok banyak lah. Cuma dia tak boleh nak sujud dan duduk sujud tak boleh lagi. Dia masa tu tak boleh nak sujud, tak boleh nak duduk bawah, berdiri nak duduk bawah tu tak boleh, sakit lagi lah. Tapi sangat kurang lah yang dekat lutut semua tu. So dia balik Taiping. Malah dia tak datang lagi lah. Lepas balik tu, dia sebenarnya anak mesej saya, dia kata mak saya dah boleh buat kereta dah sekarang. Maksudnya dia dah okey lah, tapi dia tak bagi mak dia berniaga lah. Dia kata sebab dia dah sihat, dia dah boleh buat kereta lepas tu. Sebenarnya 10 tahun dia memang tak buat apa lah, dia terbaring sampai tahap tu. Jadi saya tengok itu bercampur lah. Dia mungkin asal sihir, dah jadi medical sikit, tapi dia boleh kurang dengan rukiah. Dia boleh improve balik dari segitu dengan rukiah syar'iyah. Ada seorang lagi kes macam ni juga, sakit lutut juga, yang dia datang tu, dia ni mak kepada salah seorang penceramah terkenal lah dekat Negeri Sembilan kat Malaysia ni, tapi dia bawa mak dia ni datang daripada kampung dia, daripada kat sana tempat kampung halaman dia. Mak dia ni pencen cikgu sebenarnya, pencen cikgu. Dia kata dah 3 tahun saya tak boleh sujud. Kata dah ini pun satu benda yang kadang-kadang dia boleh immediately improve. Jadi bila datang tu saya terus rukiah dia. Rukiah dia memang sakit lah, puan-puan semua sakit. Itu sebagainya sihir lah. Lepas rukiah tu, Masya Allah, dia try duduk antara dua sujud. Dia dah boleh duduk antara 2 sujud. Padahal 3 tahun dia dah di atas kursi. Jadi bila dia turun ke bawah atas lantai, dia duduk, dia sangat seronok. Dia sujud, dia boleh sujud. Lepas tu dia menangis, keluar air mata. Dia kata, doktor, Alhamdulillah saya dah boleh sujud. Sampai tahap tu, dia immediately boleh hilang dan dia boleh sujud terus lepas rawatan. Ini dah 3 tahun. Dia tak lama, tak 10 tahun, tapi dia 3 tahun. Dan Alhamdulillah dia sembuh lah daripada sakit lutut dia tu dan dia dah boleh sembahyang kat bawah. Ini benda-benda yang saya kata dengan izin Allah Ta'ala. Tapi tak tahulah 3 tahun tu dia usaha juga lah berubat, dia kata kan, tak boleh. Satu lagi kes yang saya nak bawa hari ini kes baru lah. Saya kadang-kadang ada kes yang lama, ada kes baru. Kes lama tu dia macam tadi saya contoh kes yang sakit pinggang tadi, itu pun daripada Melaka. Saya kata macam itu kes yang sangat menarik sebab lepas rukiah tu kali pertama dia terus boleh bersila. Padahal dia tak boleh bersila. Dia kata 2 minit je kalau bersila dia akan rasa sakit kat belakang, dia tak masa bangun. Macam tu lah. Dia sampai takut nak duduk bersila. Jadi lepas rukiah tu saya suruh dia duduk tu, dia menung. Saya kata boleh doktor? Boleh, saya cuba. Saya kata dia cuba, alhamdulillah 10 minit dia tak ada apa. Dia bangun, muka dia berseri. Dia kata alhamdulillah doktor, saya dah rasa okey. Itu contoh-contoh yang boleh bagi immediate relief. Macam juga neurosurgeon tu, lepas bangun daripada rukiah tu, hilang sakit leher dia, hilang teruslah. Sampai dia antara orang yang yakin, sampai dia kata dia nak belajar rukiah. Saya kata tak payahlah. Dia kata ini benda-benda yang dia pakai bedah otak. Saya kata, tapi dia nak belajar untuk, dia kata, sebab dia senang nak bantu dia operation. Bagus macam tu, alhamdulillah. Jadi
Sampai dia bawa pasien, bawa lagi mak ayah supaya datang untuk rawatan. Dia daripada Selangor, daripada Tanjung Karang mak ayah dia tu. Tapi nak katakan itu pengalaman bila kita dapat relief tu immediate. Satu lagi kes yang saya rasa sangat penting, dia ni pun sakit dekat bahagian belakang tapi dekat antara cervical dengan thorax, tulang belakang dia sakit dekat leher tu. Dan dia dah pergi jumpa, dah consult doktor dekat Columbia Trust dan doktor nasihatkan dia untuk bagi epidural lah, injection. Dan dia bila sebut kos tu, dia lah kos tu sangat mahal lah, 7,000 tu injection tu untuk hilang sakit tu kan. Dekat sendi, dekat tengkuk tu. Tapi dia macam minta doktor ditanggul dulu, dia datang jumpa saya. Saya rukiah dia hilang terus. Sangat mengejutkan dia sampai saya kata tak apalah, saya kata saya kenal sahabat saya ni, kawan saya pun. Saya kata tak apalah, bayar suansum pun tak apa. Saya kata 6,000 bayar suansum. Senyum dia. Saya tak syah masa tu, saya memang masa tu kita minta customer ataupun pesakit hanya masuk duit tabung je kan. Jadi saya kata 6,000 tu minta bayar ansur, dia senyum. Tapi nak katakan dia terus sihat alhamdulillah. Dia tak jadi operation lah. Itu benda-benda yang boleh bantu dengan ruqyah ya. Lepas tu satu lagi ni, ini baru ni dalam minggu lepas lah. Jadi kes ni dia ni lelaki Melayu 50-an umur dia. Ini anggota polis, isteri dia berniaga lah. Dan dia memang rasa kena sihir kot, 4 tahun sakit. Kedua-dua belah betis dan kaki dia sakit, tangan. Sampai dia kalau masa datang tu, dia tak boleh nak gerak sangat. Dia macam robot datang tu. Kaki dia jalan sangat slow, lepas tu kat tangan dia tu macam robot, tak bergerak sangat. Dia takut, bergerak sikit sakit dia. Bila dia pusing tangan dia sakit. Sampai tahap tu susah nak bergerak. Wajah, muka dia pun jadi muka sakit dah, muka serius. Dia tak boleh nak senyum, sangat sakit dah 4 tahun. Dia tak boleh drive dah. Semenjak sakit ni tak boleh drive. Why dia drive? Tapi nak katakan, dia dah pergi hospital sebenarnya. Doktor tak dapat nak diagnose apa masalah dia tu kan. Macam dia datang, dengan muka, saya tengok pun dia berjalan susah, muka dia pun dah tak boleh, macam poker face. Dia tak ada nak, expression tak ada. Sebab sangat sakit. Dia tak nak bercakap pun sangat susah sebab dia sakit dekat. Dia kata kalau bercakap, dia cakap, dia kalau nak bercakap tu dia sangat cakap sikit sebab dia sakit dekat muka dia, dekat bahagian pipi tu sakit. Dan dia sakit semua sendi yang ada dalam badan dia. Itu saya kata sihir yang sangat teruk. Maksudnya, sendi mulut tu nak cakap pun tak boleh. Nak senyum tak boleh sebab dia tak ada expression dalam muka dia sampai tahap tu. Jadi bila scan rukiah tu memang sakit semua poin lah. Saya baca dia rukiah panjang, alhamdulillah sakit tu hilang. Dan tuan-tuan alhamdulillah, masya-Allah, lepas dia bangun daripada tu, dia jadi orang yang berubah. Muka dia berubah lagi clear, lepas tu dia boleh senyum. Sakit dia hilang. Dia immediately hilang. Lepas tu dia keluar dari bilik, dia pergi borak dengan orang yang bawa dia semua kat luar, dengar ketawa. Saya kata ya Allah, ada sampai tahap tu. Dan tapi wah dia kata 4 tahun dia tak senyum, dia tak ada nak senyum. Sakitnya sangat-sangat sakit. Jadi itu saya rasa lebih kepada sihir. Dan dia beri kesan kepada sendi-sendi sangat-sangat. Tak boleh nak gerak. Dia tangan dia tu kalau dia pusing sikit je, dia akan jadi sakit dekat lengan dengan bahu tu sakit. Dengan tangan tu pun sedih sakit dekat wrist joint, dekat pergelangan tangan tu sakit. Jadi benda ni ada, benda ni wujud dan saya kata macam masya-Allah, kalau macam ni memang akan mencabarlah untuk kita. Untuk doktor tak boleh nak bagi diagnosis, tak boleh nak rawat. Ubat semua tak boleh hilang dia punya tu ya. Itu hilang dengan ruqyah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sebagai penutup, saya nak sebutkan sikit tentang, saya remind balik diri kita semua bahawa Al-Quran ni adalah penawar, itu namanya syifa. Syifa. Saya quote balik surah Al-Isra 82 ni, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi saya nak kena sadu ulang-ulang ni supaya ingatkan kita Quran ni dia jadi penyembuh. Malah Ibnu Qayyim kata kalau tak ada penyembuhan selain daripada yang tak ada buat apa dah sakit tu, kita kena kembali pada Quran. Dia kata hanya Quran yang boleh sembuh. Tapi kalau Quran pun juga tak boleh sembuh, maka orang tu memang akan jadi insan yang malang sebab tak boleh nak sembuh dah kalau cara macam tu. Ataupun Allah memang nak takdirkan dia macam tu dan dia kena redha dan dia kena terima takdir Allah Taala, buat apa yang boleh untuk hilangkan penyakit dia kan. Jadi dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Wa nazzala minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ini peringatan untuk kita bahawa kita kena yakin Quran ni boleh menyembuhkan. Macam mana pun ikhtiar juga dengan Quran insya-Allah. Lepas tu ini ubat, ini pengalaman. Quran ni boleh jadi ubat fizikal. Ini kisah ni, hadis hadis sahih daripada Abu Daud ya. Yazid bin Ubayd berkata, aku melihat pengaruh pukulan pada peta Salamah. Lalu kata, apakah dia menjawab, ia kena buat luka. Ini luka kena luka kecederaan perang masa tu kan. Jadi luka kat perang, kesan tu lama ada dekat sahabat ni ya. Kemudian kata Salamah telah terkena musibah. Dan lepas dia kata Yazid dia kata aku bawa dia jumpa Rasulullah SAW, lalu beliau ludah pada aku 3 kali. Rasulullah baca ruqyah dan Rasulullah ludah 3 kali dekat tempat yang sakit tu sampai itu terus sembuh ya. Izin Allah Taala. Itu Rasulullah buat ya. Itu pengalaman merawat dengan ayat Quran ya. Itu ada kisah ya.
Ini kisah juga, tapi sakit ni lebih kepada bisa. Ini bukanlah sendi, tapi nak katakan sebenarnya sakit ni boleh hilang tuan-puan dengan ruqyah. Ya. Kalau kita sakit sendi macam mana pun, kita walaupun kita rasa macam sendi itu tak akan recover, tapi yakinlah insya-Allah Quran boleh bagi kesembuhan dari segi paling kurang hilangkan sakit. Ya. Ini berlaku pada kisah ni, macam mana Fatihah je digunakan untuk merawat seketua kabilah, seketua kampung tu yang kena sengatan. Mungkin kena sengatan ular kot, tak tahu ular, tapi itu hadis tu lah. Sampaikan dia selamat daripada maut dengan Fatihah tadi. Sahabat ni baca Fatihah 7 kali dan alhamdulillah dia sembuh daripada kesakitan. Ya, jadi satu lagi sunnah yang bagus, bila kita jumpa orang yang sakit, tak kisahlah sakit apa, sakit sendi, kita boleh ataupun kita sendiri boleh jadikan ni amalan. Ya. Kita baca doa ni kita minta pada Allah Taala. Ya. Ini apa yang Rasulullah sendiri buat. Ya. Rasulullah sendiri tunjukkan, dia akan baca doa ni. Allahumma azhibil ba'sa rabban nas. Ya. Ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Jadi kena hafal doa ni, selalu baca. Kalau kita tempat-tempat sakit, kita ingat ni sunnah, bila kita buat ni sunnah tuan-tuan dan puan. Bukan sekat sembuh, tapi kita dapat pahala sunnah. Ya, pahala sunnah ni sangat besar di sisi Allah Taala. Jadi kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita buat, kalau tempat-tempat yang sakit, kita baca doa ni, selalu baca ulang-ulang, hafal doa ni ulang. Di samping kita zikir, selawat dan sebagainya, dan kita secara berkala kita baca doa ni. Ya, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Jadi kita ulang-ulang doa ni, insya-Allah. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, wahai penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah. Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Engkau ya Allah. Keputusan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit. Insya-Allah. Ini boleh digunakan lah. Boleh digunakan untuk kalau kita sakit sendi, sakit lutut yang dan memang sakit. Dan kita dengan ubat dah macam-macam ubat dah sebagainya. Jadi kita minta betul. Satu lagi hadis, yang satu lagi doa yang Rasulullah ajar, atau cara yang Rasulullah ajar untuk mengurangkan sakit. Diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Muslim rahimahullah dari Utsman bin Abi al-Ash. Ini hadis ni famous. Utsman bin Abi al-Ash radhiyallahu anhu, bahawa ini hadis marfu', hadis memang daripada Rasulullah, bahawa ia mengadu kepada Rasulullah SAW perihal penyakit yang dirasakan pada tubuhnya. Lalu Rasulullah SAW lalu mengatakan kepadanya, letakkan tanganmu pada bahagian tubuhmu yang sakit tu. Ya. Bacalah 3 kali Bismillah. Maksudnya baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Lepas tu kita baca, lepas tu waqul sab'a marrat. Rasulullah kata, bacalah 7 kali, sab'a ni 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Ya, maksudnya kita baca 3 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Kita baca doa ni 7 kali. Baca bismillah 3 kali, bismillah. Kita pegang tempat sakit tu, minta pada Allah, niatkan, ya Allah, aku nak minta kau sembuhkan aku, ya Allah. Pegang tempat sakit, lepas tu kita baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, lepas tu kita baca doa 7 kali. Ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Ya, kita baca 7 kali. Ini satu lagi sunnah yang biasa. Kalau kita buat dapat pahala sunnah juga, kita dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, ini satu lagi yang saya rasa macam pencegahan. Rasulullah juga ajar kita untuk, kalau kita doa untuk anak-anak kita cegah dia daripada terkena benda-benda yang kita tak pasti. Kan? Ain ke, gangguan syaitan ke, benda kita minta. Dari kecil lagi kita selalu, kalau anak kita, cucu sebagainya, kita bacakan doa-doa ini. Ya? Yang Rasulullah juga baca kan, kepada Hasan dan Husain, cucu baginda SAW. Ya? U'izukuma bikalimatillah hitamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin dammah. Jadi kita baca ni, minta aku melindungi, kita mohon aku melindungi kalian dengan kalimat Allah, Al-Quran atau asma' dan sifat-sifatnya yang sempurna dari sifat syaitan dan binatang bermisal ain dan juga ain yang dengki, ain hasid, ainul lamah, ain yang dengki. Itu juga yang sebenarnya itu sebab Rasulullah buat. Rasulullah kata demikianlah dahulu Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS melindungi Ishaq dan Ismail, anak-anak dia kan, alaihissalam. Jadi ini doa-doa yang bagus kita baca. Kalau kita tengok ada anak-anak kita, doa supaya dijauhkan daripada penyakit-penyakit. Ini benda-benda yang jadi amalan. Saya akan selalu bagi ni untuk supaya kita nanti boleh jadikan dia amalan harian. Kalau kita tengok pegang-pegang cucu kita doa, atau anak-anak kita yang kecil ni, kita doa supaya dia dilindungi, insya-Allah. Ya. Lepas tu ruqyah 3 kod. Ini pun sangat penting lah. Ya. Kita nak minta menjadi juga amalan. Macam Rasulullah buat sebelum tidur. Ya. Itu yang disebut dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, apabila Rasulullah SAW nak tidur, maka beliau akan menyiapkan ketapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, dan Mu'awwizaitain. Mu'awwizaitain ni surah An-Nas dan Al-Falaq. So maksudnya sudah baca. Dia kan akan baca surah Ikhlas, Rasulullah akan baca surah Ikhlas, Rasulullah akan baca surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ya. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya.
Dia akan usap muka, dia akan buat secara proper lah. Sapu muka, kepala semua, badan semua kan, betul. Dan Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu. Maksudnya ketika solat akhirnya, di akhir hayat Rasulullah SAW, sebelum baginda wafat, dia tak larat. Rasulullah tak larat, Rasulullah minta Aisyah tolong buat. Jadi maksudnya benda itu pun boleh menghilangkan sakit, beri ketenangan sebagainya. Jadi 3 kul ni sangat penting untuk kita selalu baca. Itu saya dalam maksurat ada 3 kul ni. Kalau saya galakkan pasien untuk baca al-maksurat pagi petang, supaya dia boleh bantu untuk kurangkan sakit, insyaAllah. Ya? Jadi satu lagi yang selalu kena baca Ruqyah Jibril. Ini saya ajar. Saya jadikan ini sebagai tertib untuk merawat, dan saya minta kita kalau merawat pesakit kita baca doa Jibril ni, ya. Ruqyah Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca ni kalau kita nak rawat orang, kita baca Kika lah. Kalau perempuan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau kita nak untuk diri sendiri, kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk diri sendiri. Betul. Min kulli syai'in yu'zini min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfini bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk diri sendiri. Kalau kita sakit lah. Jadi kita, yang ni Jibril sendiri yang meruqyah Rasulullah SAW. Jadi Jibril baca kepada Ka untuk lelaki. Ya. Kalau kita nak bantu anak kita perempuan, saudara kita perempuan, kita atau bantu isteri kita yang perempuan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Min kulli syai'in yu'ziki min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yashfiki bismillahirrahmanirrahim. Itu doa-doa Jibril yang baca Rasulullah. Tapi ni saya jadikan tertib untuk siapa yang belajar ruqyah saya minta baca doa ni sebelum kita mula ruqyah. Jadi supaya kita mengikut sunnah, ya, sunnah Nabi SAW. Sunnah yang Jibril buat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi itu benda-benda penting. Itu yang saya dapat kongsikan pagi ni, insyaAllah. Ada soalan ke? Siapa boleh tolong baca, ada soalan daripada mana-mana? Ya, ada soalan doktor sekejap ya. Ya. Okey, soalan dia yang pertama, doktor, saya pernah mendapat kecederaan serius di lutut masa main bola pada umur 18 tahun. Sekarang pada umur 60 tahun plus. Bahagian lutut diagnos arthritis tak 4 dan cadangkan knee wrap-up. Soalan yang pertama, adakah masalah ini boleh dibaiki secara urutan? Satu. Yang kedua, adakah selamat jika ada tukang urut cuba masukkan sendi yang kelihatan out of alignment melalui urutan chiropractic? Satu soalan ni. Okey. Terima kasih soalan ni. Ada beberapa yang apa ni, ini memanglah kalau ikut injury, sport injury semua ni, benda-benda yang biasa berlaku untuk masa kita usia muda, kan. Dan kesannya sangat panjang lah. Macam ni, diagnosis dia arthritis tahap 4 tahap 4, dan doktor cadangkan knee repair operation. Jadi untuk apa ni yang bertanya, saya rasa untuk Datuk Zul ni bertanya, saya rasa macam tak ada masalah, insyaAllah. Kalau katakan untuk operation ni, saya tak risau sebab sekarang ni teknologi sangat canggih. Kalau kita rasa macam boleh buat operation, sangat selamat untuk sekarang ni lah. Bagi saya sangat selamat dengan kepakaran yang ada, ramai yang pakar-pakar, yang ramai yang subspecialist pula tu, dan boleh buat secara arthroscope, dengan secara skop, tak payah buka open surgery, maka penyebaran sangat selamat. Jadi sangat meyakinkan lah kalau siapa nak buat operation. Jadi adakah masalah ni boleh dibaiki secara urutan ni? Dia boleh, tapi tak sempurna lah, tak sempurna. Dia boleh dibaiki dari segi kita baiki otot-otot situ supaya nanti kita lebih kuat. Tapi nak kata sempurna, tak sempurna juga. Sebab punca asal tadi tak dapat di-repair. Jadi kalau boleh repair dan kita sambung dengan urut lah, itu okey. Itu better. Ataupun sebelum kita urut, sebelum kita operation, kita urut sikit, bantu supaya kita kuat otot-otot kita. Itu ada juga macam tu. Malah kalau kita dapat operation pun, dia akan hantar ke fisio. Fisio bukan buat benda sama untuk nak baiki otot-otot kita lah. Ya. Kalau chiropractic macam mana? Selamat. Saya rasa chiropractic selamat lah. Kalau ikut, cari yang mahir lah, cari yang pakar. Jangan cari chiropractic yang baru grad, yang baru nak buat. Jadi kita pun risau jugalah kalau macam tu. Jadi kalau benda sendi yang chiropractic ni, saya sarankan cari yang betul-betul mahir buat lah. Pengalaman ada. Ada yang benda yang dia boleh improve. Bagi saya tak menolak itulah. Jadi kalau ikut secara fizikalnya, baguslah. Ya. Itu contoh chiropractic lah. Kalau ikut, saya tak ada masalah dengan chiropractic. Macam juga kalau kita nak acupuncture sebagainya, itu pun boleh, insyaAllah, tak ada masalah. Ada soalan lagi? Setakat ni tak ada, itu je soalan. Tak ada Alhamdulillah, insyaAllah. Dekat Facebook ni saya pun tak buka tadi, tak perasan. Ya, nanti apa-apa nanti kita, tak ada soalan ni Alhamdulillah. Okey. Ada persoalan nak tanya direct? Boleh, tak ada masalah. Kalau tak nak tulis, tak nak type, tanya direct, insyaAllah.
soalan terbaru. Assalamualaikum. Baru-baru ini saya dengar di ceramah dari doktor pakar tentang simptom-simptom neck arthritis seperti pening berpanjangan, loya, anxiety, mudah lesu selepas bersenam dan tidak dapat solat secara normal, iaitu solat di atas kursi sahaja. Simptom ini sama seperti yang saya alami sekarang, dan apabila simptom agak ganggu aktiviti harian, saya akan dapatkan rawatan ruqyah dengan Haji Amin. Mohon pandangan Dr. Husaini sama ada saya perlu teruskan ruqyah atau perlu juga konsult dengan doktor pakar berkenaan untuk mengesahkan neck arthritis. Alhamdulillah. Saya rasa bagus tu dah buat rawatan dah ruqyah. Tapi saya rasa kena juga pakar tu nak kena follow up balik lah. Sebab benda-benda kita kena pastikan takut ada benda-benda lain yang termiss, ataupun kadang-kadang bila kita jumpa pakar ni, satu lagi saya cadangkan juga untuk tukar, get a second opinion dia panggil. Minta nasihat untuk dapatkan pakar yang lain untuk check balik atau pergi check hospital lain yang kita boleh tengok balik. Takut dia termiss apa-apa. Dan itu memang kebiasaan dalam medical lah. Medical kita memang kita galakkan ruqyah teruskan, tapi saya cadangkan juga kita dapat second opinion dengan pakar lain, contoh yang pakar bidang yang sama ataupun pakar yang lebih baik daripada itu, wallahu a'lam. Tapi kalau dapat jumpa pakar lain, kita dapat second opinion lah. Jadi kalau katakan dia bukan buat, takut ada benda-benda yang miss. Saya ada kes banyak macam ni, pengalaman saya dengan pesakit sakit. Dia masalah sikit je. Doktor dah tengok dah setengah-setengah. Dia masalah dekat dia ada layoma dekat dalam hidung. Dan doktor suspect cancer lah. Tapi dia punya simptom tu macam tak logik. Simptom dia tu sakit satu muka, badan, leher semua sakit. Dan doktor tak ada explain benda tu. Akhirnya dia pergi jumpa pakar lain pula. Dia pergi jumpa pakar sebab ada juga dia berkata takut dia tu masalah dental lah, masalah dental. Dia pergi kepada orthodontic surgeon ya. Dan alhamdulillah orthodontic surgeon tu yang dapat detect dia punya masalah. Dan dia bagi dah tu diagnosis, dia kata cuba tanya balik dekat pakar ENT. Dia tak tengok masalah ni, dia kata. Dan apa yang dia recommend tu sangat betul. Alhamdulillah dia dapat selesai masalah dia. Tapi nak katakan kita kena cari beberapa pakar yang lain lah untuk dibincang. Contoh kalau kita ada satu benda yang kita tak pasti atau pakar sendiri tak dapat nak improve, maka tak salah untuk kita pergi cari pakar lain atau pakar bidang lain sikit yang berkaitan. Kalau dia berkaitan neurologi, kita kena jumpa pakar neurologi lah. Dia tak ada pakar yang pakar semua lah kan. Jadi bagusnya untuk kita dapat pandangan daripada beberapa pakar lain. Macam tadi kes ni selesai dengan pakar ortodontik. Ortodontik ni jarang kita masuk dalam perkiraan kita lah. Dia masalah gigi kan. Tapi dia dengan ilmu dia ada, jadi profesor dalam ortodontik. Dia dah sangat senior. Dengan pengalaman dia bagi cadangan pula kepada doktor ENT tadi. Dia kata, cuba tengok ni, mungkinkah ini sindrom ni, dia kata. Bila bagi nama sindrom tu kat doktor pun tahu betul. Cek-cek semua betul. Jadi, ada masa-masa kadang kita termiss benda-benda gitu. Jadi saya rasa tak salah untuk kita dapat second opinion lah. Ruqyah jangan risau, teruskan lah ruqyah kalau boleh. Ya, macam tu. Boleh jawab soalan ya? Ada soalan ni? Ini soalan baru. Okay. Bagaimana nak dapatkan bahan perkongsian yang telah direkodkan? Okey, insya-Allah. Saya memang rekodkan dan saya akan upload semula dalam Facebook saya. Saya dah bagi link Facebook tu dengan website saya pun saya uploadkan. Jadi kalau siapa passion saya, dia akan dapat dalam grup passion lah. Saya akan upload semua tu dalam. Jadi dia boleh tengok balik recording ni untuk rujukan masa depan. Saya memang buat macam tu plannya. Saya pun tak ingat, tak berharap sangat apa ni. Ramai orang dapat attend, tapi saya harap apa yang ramai yang tengok lepas tu, alhamdulillah. Jadi sangat-sangat bagus lah saya buat recording ni. Jadi rujuk balik dekat saya punya Facebook. Saya dah bagi address tu, minta sifat tolong ni balik, copy paste balik Facebook dengan website tu. Jadi boleh rujuk ke situ, nanti kita akan boleh dapat pula ke situ. Ada soalan lagi? Ya, ada satu lagi soalan. Doktor, selepas jalani pembedahan lutut, setelah buat fizio seminggu 2-3 kali, progress recovery sangat very slow. Ini sebab faktor usia untuk recovery atau kemungkinan ada gangguan? Sebab dalam masa sama ada masa-masa rasa stres, kadang ada rasa down. Boleh doktor komen? Bagus soalan ni. Dia gangguan ni, kalau setengah orang memang ada gangguan, dia akan ada gangguan lah. Dia akan ada gangguan. Maksud kalau memang biasanya dia ada sebelum dia operasi tu ada gangguan. Saya sangat syak, sangat wasangka. Bukan apa saya sekarang jadi was-was, kadang-kadang saya fikir kebanyakan pasien ada gangguan sebelum operasi, dia akan ada gangguan juga nanti lepas operasi. Ataupun masuk operasi tu sendiri, dia akan ganggu operasi. Jadi benda-benda macam ni
Gangguan ni benda yang boleh dibuat secara fizikal, dia boleh ganggu lah. Itu yang kita kata minta Allah lindung kita. Sebab bila kita nak buat sesuatu operation pengasih galakkan surgeon pun banyak doa. Jadi kawan saya dia chief surgeon, cardiothoracic surgeon dekat hospital Serdang, kawan sama belajar dulu. Saya jumpa dia, saya pesan, dia kata Datuk, ini Datuk Arif, saya kata Datuk Arif, jangan lupa kita dulu kan kita selalu banyak doa. Dia kata insya-Allah jangan risau, dia tu. Saya memang baca doa banyak. Dia kata sebelum buat cardiothoracic surgery. Dia ni ketua jabatan. Nak berkatakan itu benda penting. Jadi gangguan ni kalau ada hadis sebelum, akan ada juga semasa dan juga mungkin akan ada selepas. Jadi kita tengok nanti kalau selepas dia ganggu apa, betul, slow recovery. Bukan sangat recovery, luka pun lambat sembuh. Kerana akan jadi infection dan semua complication lepas operation tu boleh berlaku dengan gangguan tadi. Jadi sebabnya kalau boleh, kerana bukan sebab faktor usia sangat, tapi sebab faktor-faktor lain lah. Yang gangguan tadi mungkin satu faktor yang besar juga. Jadi saya cadangkan sangat. Kalau setengah-setengah pusat rawatan, dia tak terima konsep tu. Kita tak boleh dah, dia kata kalau lepas operation tak boleh rawat dah. Saya tak nak, saya rasa kadang saya sebut juga, kadang saya bukan apa. Dia selalu cakap depan-depan kat public. Darul Syifa selalu macam tu. Dia tak boleh ruqyah lepas operation. Pantang dia dah kena pisau. Jadi benda macam tu sangat mengejutkan saya lah. Tapi bila saya dalam satu ceramah di UKM, saya jawab soalan tu. Saya kata itu terpulang Darul Syifa lah. Dalam ceramah tu ada Ustaz Darul Syifa bangun tanya, dia kata kami tak buat ruqyah lepas operation. Tapi saya kata saya buat. As a doktor saya kata lepas operation tu lagi penting daripada sebelum operation. Maksudnya kalau kita dah kena pisau pun, lepas operation ni akan banyak cabaran lah dengan lukanya, dengan kita lepas operatnya tak bergerak sangat, kita sakitnya. Jadi itu semua perlu bantuan dengan ruqyah. Jadi saya rasa akan jadi stres betul juga. Kalau kita setengah tu jadi stres, tak boleh tidur malam, macam-macam fikir. Dan sebab lepas operation, fikirlah kalau kita kena operation besar, macam operation dekat lutut, kita tu nanti nak jalan susah semua. Jadi benda-benda tu akan jadi kebimbangan. Dan ruqyah sangat membantu. InsyaAllah kalau boleh, sambung ruqyah, jangan risau. Kita kena bantu segitu. Takut juga gangguan tu datang. Dan saya sangat pasti gangguan akan datang sebab kita jadi stres. Lepas operation ni, proses yang sangat besar, memenatkan kita jadi stres, kita fikir macam-macam. Ada setengah tu operate, walaupun kita rasa macam operate, simple je. As a doktor, kita tak fikir benda tu kadang. Itu sebabnya, kita dapat operation, doktor, dia tahu operate, lepas tu tak tengok dah. Dia akan tengok kita lepas sebulan, lepas tu kita datang balik lepas 2 minggu untuk cuci luka. Itu pun tak jumpa doktor kadang-kadang. Kita tengok luka je. Lepas luka dah dibersihkan semua tu, dekat doktor. Bagi appointment lain untuk jumpa doktor. Doktor tak pernah tanya pun tak boleh tidur ke tak boleh tidur. Adakah doktor tanya tidur ke macam mana, okey tak makan semua? Tak ada, doktor tak tanya sebab doktor akan tengok apa yang dia buat tu. Sakit ke, dia akan tengok dekat tempat yang dia operate tu. Macam itulah. Jadi bagi saya benda ni sudah sampai masa untuk kita jadikan perkhidmatan kesihatan ni apa pun dan kena komprehensif, integratif, maksudnya complete. Dia tak boleh kata lepas operation. Saya tengok benda ni banyak. Cuma masa saya kat ONG tu saya tengok ada perubahan. Alhamdulillah ONG ni dia bagus je. Dia lepas operate, dia katakan lepas bersalin, dia akan hantar nurse pergi tengok kat rumah. Kalau ikut bidang lain tak ada orang lepas operation spine katakan, atau lepas operation yang bersalin je, yang katakan bersalin je dia tengok. Sebab bersalin ni kena tengok baby. Sebab menjadi masalah, baby ni kena pastikan dia sihat kan, atau emak tu lepas salin kena bagi sihat. Jadi kalau operation katakan buang fibroid ke, itu pun tak ada orang pergi tengok kat rumah. Kita kena uruskan sendiri, pandai-pandai sendiri. Kalau kita rasa kita nak makan sama sendiri, tak ada orang akan nasihat kita pun sebenarnya. Tak sempat doktor nasihat sebab doktor sangat sibuk kot hari-hari ni. Wallahu a'lam. Jadi kita tengok dia takkan menasihat bab pemakanan pun tak ada. Nasihat untuk macam exercise pun tak ada. Jadi kita pun kena pandai-pandai dah sendiri. Akhirnya kita tengok kat Google sebagainya lah. Tapi nak katakan itu kena make sure lah kita sambung ruqyah kalau ada kalau operation ya. Itu nasihat saya lah. Ada soalan lagi? Tak ada tak? Tak ada ya? Tak ada. InsyaAllah. Alhamdulillah. So saya sekali lagi ucapkan syukuran kepada Allah Ta'ala dapat kongsi, dapat jumpa lagi pagi ni insyaAllah. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ni dapat membantu sikit banyak kefahaman kita tentang arthritis ya. Ini sangat common sebenarnya, tapi apa yang saya bincang pun pendek je. Kita ada masa pun baru kita dah sejam lebih ni pun banyak benda nak cover lagi sebenarnya. Tapi saya duk fikir cukup untuk dah bagi penilaian bahawa kita usul juga ruqyah kalau boleh. Jadi siapa-siapa yang kronik sangat tu macam arthritis dan sebagainya, kita tak tahu nak buat macam mana, kita rasa stres, datang ruqyah bukan setakat untuk nak sembuhkan sakit tu, malah kita akan usul untuk bantu dari segi kita bagi emosi kita stabil, semangat kita untuk nak lawan penyakit ni. Itu benda-benda yang penting ya. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.